Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Dalam episod lalu kita ada ceritakan tentang satu tabiat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang mana dia tidak akan makan melainkan bersama dengan dia anak yatim ataupun orang miskin. Dan hari ini kita akan lihat satu hadis yang sebenarnya agak panjang, diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam Mu'jam al-Awsat yang disahihkan oleh para ulama hadis. Dan kita akan lihat hari ini tentang orang yang paling Allah Subhanahu wa taala sayang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, "Ahabbun nasi ila Allahi anfa'uhum linnas." Orang yang paling Allah Subhanahu wa taala sayang adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Dan hadis ini sebenarnya ada beberapa perenggan lagi. Mungkin kita akan pecahkan dan kita akan lihat satu persatu dalam episod-episod yang akan datang. Cuma satu lagi bahagian daripada hadis ni yang saya fikir penting ialah rangkap selepasnya, ayat selepasnya, wa ahabbul a'mali ilallah, dan amal yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sururun tudkhiluhu ala muslimin aw takshifu anhu kurbatan aw taqdi anhu dinan atau dainan atau tatrudu anhu ju'an. Amal yang paling Allah Subhanahu wa taala sayang, tadi orang yang paling Allah sayang adalah yang paling bermanfaat kepada orang lain, dan amal yang paling Allah Subhanahu wa taala sayang adalah orang yang memasukkan kebahagiaan, kegembiraan ke dalam jiwa muslim yang lain. Ataupun hadis ini menyebut dia membantu menghilangkan kesusahan, kurbatan, atau dia tolong seorang saudara ini untuk melangsaikan hutangnya, atau dia membantu seseorang ini untuk keluar daripada kelaparannya atau bantu diberikan makan. Dan hadis ini ada sambungannya, insya-Allah kita akan sambung dalam episod yang lain. Dan kalau kita lihat, baru ni saya terdengar waktu tengah drive sambil-sambil mendengar podcast, satu sosok yang agak terkenal dalam dunia kepimpinan, nama dia Simon Sinek. Dan apa yang disebutkan tu membuka ufuk kefahaman yang lebih mendalam terhadap hadis Nabi SAW ini. Dia kata pelik kalau kita pergi kedai buku, kita nampak ada section self-help, kan, buku-buku self-help ni, buku-buku motivasi, buku-buku macam mana nak memperbaiki diri. Tapi dia kata tidak ada section buku untuk help others, kan? Dia kata kenapa kita tidak ada buku-buku bahan-bahan yang tertumpu kepada help others. Dan kerana apa ditanya soalan tu? Kerana argument dia ialah kita hanya boleh membantu diri kita dengan membantu orang lain. Dan kalau kita perhatikan konten-konten yang kita lihat di social media, ataupun kita dengar atau kita tonton di screen dan sebagainya, banyak yang tertumpu kepada self-motivation. Kita bercakap dengan diri kita, bagi semangat pada diri kita, believe in ourselves dan sebagainya. Dan bila kita lihat banyak kajian-kajian sains sosial hari ini membuktikan bahawa kita hanya boleh membantu diri kita dengan membantu orang lain. We only can help ourselves by helping others. Dan kita hanya boleh sembuh daripada luka-luka kita by healing others, dengan menyembuhkan, dengan bantu menyembuhkan orang lain. Dan Simon Sinek dia kongsi satu pengalaman. Dia ada kawan yang rapat yang selalu kontak dia, yang cerita tentang masalah rumah tangga dia. Dan tahun demi tahun, bulan demi bulan dia call, dan sepanjang tempoh itu dia lihat kawan dia masih stuck dengan masalah yang sama. Dan mungkin lepas dia bercakap sejam 2 jam, dia rasa better, dia rasa okey. Lepas tu dia pergi balik, lepas selang 3-4 hari, paling maksimum seminggu, kawan dia tu akan hubungi dia balik kerana rasa down balik. Dan Simon Sinek ni dia kata dia belajar satu benda daripada protokol ataupun langkah-langkah bagaimana seseorang itu meninggalkan ketagihan. Misalnya ketagihan arak, ketagihan dadah. Dia kata ada 12 langkah, dan dia perhatikan dalam proses tu, langkah yang ke-12 ialah seseorang itu hanya boleh meninggalkan ketagihan dia secara total apabila langkah ke-12 tu dia bantu orang lain yang sedang menghadapi masalah ketagihan, di mana ada elemen helping others tu sebagai cara untuk help yourself. Dan dia kata dia try guna strategi ini ataupun teknik ini dengan kawan dia. Apabila dia berhenti sekadar mendengar masalah kawan dia, sebaliknya dia pun mula
bercerita tentang masalah dan minta kawan dia tolong dia. So bila kawan dia dengar dan diberikan ruang untuk membantu Simon Sinek ni, dia kata kawan dia immediately dapat rasa diri dia empowered. Diri dia mula rasa ada kekuatan untuk lawan masalah diri dia sendiri, dan dia rasa tu sebab dia juga berperanan membantu kawan yang lain untuk keluar daripada masalah. We empower ourselves by empowering others, kan? Dan ini satu konsep. Selain Allah SWT sayang kepada orang yang sentiasa bermanfaat dan membantu orang lain tadi, yang memasukkan sururon, kebahagiaan, kegembiraan, healing kepada rakan-rakan ataupun keluarga ataupun orang lain, basically. Kalau kita lihat kisah para anbiya alaihi wassalatu wassalam, para nabi, Nabi SAW sendiri, sirah mereka, kisah-kisah mereka yang diceritakan kepada Nabi SAW untuk menguatkan hati Nabi SAW. Seterusnya Nabi pula berperanan untuk memberikan manfaat kepada umatnya dengan segenap cara dan aspek. Kita lihat di situ ada elemen khidmah, berkhidmat kepada orang lain, bermanfaat kepada orang lain, dan itulah cara untuk menguatkan diri, dan itu juga cara untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan contoh kalau kita lihat dalam sirah Nabi SAW, ketika Nabi SAW belum dilantik menjadi Rasul pun, Nabi berkahwin dengan Khadijah pada usia 25 tahun sehingga usia Nabi 40 tahun. Selama lebih kurang 15 tahun itu, ketika Nabi mula menyendiri di Gua Hira, dan satu hari Nabi SAW didatangi oleh Jibril alaihissalam dan diberikan wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi lari turun daripada Jabal Nur, ketakutan, shaking, menggigil, lari kepada pelukan Khadijah radhiyallahu anha, menginginkan pujukan dan rasa selamat. Dan pada ketika itu apa Khadijah radhiyallahu anha bagi tahu kepada Nabi SAW? Khadijah radhiyallahu anha menyebut testimoni betapa baiknya Nabi SAW. Dan kalau kita lihat apa yang disebutkan oleh Khadijah, semuanya adalah elemen Nabi ini berbuat baik, bermanfaat, berkhidmat kepada orang lain. Innaka latasilur rahim wa tahmilul kal wa taksibul ma'dum. Engkau mengeratkan silaturahim, kau bantu orang miskin, kau bantu orang yang ditimpa bencana. Itu dan ini, semua itu disebut oleh Khadijah sebagai karakter Nabi SAW yang sentiasa available kepada orang lain yang memerlukan bantuan, yang memerlukan sokongan. Dan banyak sebenarnya dalam sirah Nabi SAW. Ada satu ketika seorang perempuan yang ada mental health issues lah, ada yang sebut dia gila, tapi dia datang kat Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, tolong aku, kan. So Nabi SAW kata, kau bawa lah aku ke lorong-lorong mana pun. Maksudnya Nabi akan berjalan dengan dia dan dengar masalah dia. Nabi akan bagi masa untuk dia. So macam tu juga kita, kadang-kadang kita mungkin tak ada duit yang banyak, tapi kita mungkin ada masa yang kita boleh gunakan untuk mendengar, kan. Kadang-kadang kita ada orang yang mendengar kita pun sudah satu kesembuhan, sudah satu yang melapangkan dada. Demikian juga kalau kita lihat kisah yang cukup popular, kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ni, kesilapan yang berlaku ketika ditumbuk seorang lelaki daripada golongan Fir'aun ini adalah dalam rangka dia sebenarnya nak berkhidmat, dia nak tolong orang yang dia nampak ditindas. So dia bukan menyibuk, dia bukan jaga tepi kain orang, tapi dia pergi dalam rangka nak menjadi orang yang mencari solusi dan menyelesaikan masalah supaya kesusahan dihilangkan daripada kehidupan orang lain. Dan waktu dia deal tu, berlaku keterlanjuran, dan Nabi Musa sendiri sebut, hadza min amali syaitan, ini daripada perbuatan syaitan, kerana dia gagah, dia tumbuk, jatuh, orang tu mati. Kemudian Fir'aun keluarkan arahan, shoot to kill lah, basically, tangkap hidup ataupun mati, tangkap Musa ni sebab dia telah bunuh sebahagian daripada tentera ataupun polis Fir'aun ni. So Nabi Musa dinasihatkan oleh seorang yang berpihak kepada Nabi Musa, suruh keluar. Dan Nabi Musa AS keluar jauh meninggalkan Mesir sehingga sesat sampai ke satu bandar nama dia Madian. Sampai di Madian tu dia nampak dua orang anak gadis yang sedang dalam kesusahan, menahan kambing-kambing mereka daripada pergi dan minum. Dan ketika itu Nabi Musa sudah dalam keadaan yang sangat haus, kelaparan, penat tu confirm lah, sakit lagi kakinya,
tubuh badannya dalam ketakutan, khaifan. Quran kata Nabi Musa dalam ketakutan yang amat mendalam. Basically Nabi Musa dalam keadaan broken, entirely broken, physically, mentally, emotionally. Tapi pada ketika itu Nabi Musa bila tengok orang lain mengalami kesusahan, kalau ikut biasa rutin pun boleh je biar, tunggulah orang lelaki habis ambil air, kemudian anak gadis ni akan pergilah. Sebab anak gadis tu ditanya oleh Nabi Musa, ma khatbukuma, kenapa kamu dalam keadaan macam ni? Dan dia kata, kami tak boleh ambil air selagi orang lelaki-lelaki ni semua tak kosongkan tempat ambil air ni. Maksudnya orang perempuan waktu tu tidak diberikan penghormatan di situ. Tapi Nabi Musa dalam keadaan broken itu, dia masih berfikir, oh aku kena tolong. Dan dia pergi tolong, subhanallah. Dan dia tidak meminta satu apa pun imbalan walaupun dia dalam keadaan yang amat-amat memerlukan. Kalau dia minta pun legit, justified, tak ada masalah, dia boleh minta kerana dia bagi servis dan dia boleh minta upah. Tapi dia tak minta satu apa pun. Sebaliknya dia meminta hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan doa ini doa yang cukup luar biasa, doa yang disebutkan oleh para ulama dari pelbagai angle. Ada yang kata doa dapat jodoh, ada yang kata doa dapat semua bentuk rezeki, ada yang doa dalam keadaan broken, entirely broken, sebab fakir itu memang broken maksud dia. Atau ada juga menyebut bahawa ini adalah doa bahawa Nabi Musa AS mohon kepada Allah untuk bukakan lagi pintu-pintu untuk dia berkhidmat, buat baik kepada orang, kerana dia rasa bersalah, dia telah tumbuk satu orang mati dan dia sedang dihantui rasa bersalah dan rasa berat jiwa dia. Dia nak top up ataupun dia nak cover balik kesilapan tu dengan lebih banyak membuat kebaikan. Apakah doa yang Nabi Musa AS baca ketika Nabi Musa berikan minum? Allah SWT cerita dalam surah Al-Qasas, surah yang ke-28 ayat yang ke-24. Selepas dia bagi minum, kemudian thumma tawalla ila dhil, kemudian Nabi Musa pergi dan duduk di bawah teduhan dan berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Tuhanku, sesungguhnya aku di atas apa sahaja yang engkau turunkan. Boleh jadi rezeki, makanan, minuman, perlindungan, keselamatan, kawan. Dan juga antara tafsir yang menyebut pintu-pintu lain untuk berkhidmat, bermanfaat buat orang lain. Ilayya, kau bukakan pintu untuk aku, min khairin faqir, daripada kebaikan itu aku ini sangat memerlukan. Kalau kita baca terjemahannya, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sangat berhajat kepada sebarang rezeki pemberian yang engkau berikan. Dan itu kemudian Allah SWT makbulkan serta-merta, mustajabkan serta-merta, kerana ayat seterusnya terus bersambung, faja'at ihdahuma. Dan fa itu immediately selepas itu, serta-merta selepas doa itu, salah seorang daripada anak gadis itu datang dan memberikan tawaran untuk berjumpa dengan ayahnya. Ayahnya nak jumpa, dan di situ Nabi Musa bukan hanya dapat makan dan minum, dia dapat rumah, dia dapat makan dan minum, dia dapat kerja, dan dia juga dapat isteri dan membina keluarga. Subhanallah. Jadi kita belajar daripada episod ini bahawa satu, Allah sayang kepada orang yang bermanfaat kepada orang lain. Bermanfaat ni dalam konteks kita meringankan beban, memasukkan kebahagiaan, menjadi source of comfort, source of joy kepada orang lain. Dan itu tidak bermaksud kita tidak ada masalah baru kita boleh buat. Kita memang semua akan berdepan dan bergelut dengan masing-masing ada masalah, dan cara kita berdepan dengan masalah itu adalah dengan kita membantu orang lain berdepan dengan masalah-masalah mereka. Jadi sama-sama kita hidupkan mindset ataupun budaya, culture helping others ni, membantu orang lain, bermanfaat buat orang lain, sebagai cara untuk kita saling kuat menguatkan menghadapi cabaran-cabaran hidup masing-masing. Dan sekaligus dengan cara ini kita juga disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu benda yang saya nak tutup ialah, cuba fikir kenapa kita menjadi sungguh istimewa bila kita bermanfaat buat orang lain di sisi Allah. Kenapa Allah sayang orang yang bermanfaat kepada orang lain? Kerana Allah pilih orang yang bantu orang lain ni sebagai perantara untuk menyebarkan kasih sayang, rezeki dan bantuan yang hakikatnya daripada Allah, tapi Allah pilih kita menjadi perantara memakbulkan doa hamba-hamba yang lain. Ingat, lift yourself by lifting others. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.